Dan di antara salah satu amalan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu ganjaran yang besar. Dan Allah juga memilih manusia dalam kalangan manusia, mereka yang berjaya masuk syurga disebabkan amalan sedekahnya sahaja. Maka nanti akan ada satu pintu, satu-satunya pintu syurga, yang pintu itu hanya dilalui oleh mereka yang gemar bersedekah, gemar berinfak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang soleh dari zaman berzaman lagi, dari zaman yang dulu lagi, mereka ni suka gemar berinfak, gemar bersedekah, gemar membantu orang. Kerana suatu hari ada seorang lelaki yang bernama Abu Mirsad. Dia ni adalah seorang yang miskin, tersangatlah miskin. Tetapi kelebihan dia adalah dia ni suka bersedekah. Dia suka memberi kepada orang, dia suka membantu orang. Kerana kalaulah dia balik ke rumah dan di rumah dia hanya ada sebiji bawang sahaja, maka nescaya bawang itulah akan disedekahkan oleh Abu Mirsad ni kepada orang lain ataupun kepada orang yang memerlukan. Kerana sedekah ni kita tak perlu ada banyak duit. Tak apalah, nanti ada duit banyak baru kita nak start sedekah. Jangan macam tu. Kita boleh ambil pengajaran daripada kisah Abu Mirsad ni. Walaupun hanya sebiji bawang pun dia tetap nak bersedekah, dia tetap nak memberi. Apatah lagi ada duit yang banyak. Jangan kita nak tunggu duit banyak baru kita nak start sedekah. Kerana Allah tahu kemampuan kita. Kalau kita ni gaji 4,000, jangan pula tiba-tiba 4,000 tu kita sedekahkan kepada jalan Allah. Boleh macam tu, tapi takut kita kalau shock pula tiba-tiba kita tak sempat manage duit kita macam mana. Kita boleh tengok bagaimana Abu Mirsad ni, dia ni walaupun seorang yang tak kaya dan dia ni memang orang tahu dia miskin, tetapi dia tetap nak bersedekah, dia tetap nak menjalankan ibadah yang Allah bayar cash di dunia lagi, iaitu sedekah. Dan manusia yang paling banyak sedekah di atas muka bumi ni ataupun di alam semesta ni adalah siapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana kata Ibnu Abbas, ketika mana Nabi ni masih hidup, kami ni iaitu para sahabat melihat manusia yang paling pemurah, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana suatu hari Nabi ni sedang solat dengan para sahabat. Ketika mana Nabi ni selesai solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bila selesai saya solat, Nabi terus bangun dan keluar daripada masjid, sehingga kan para sahabat kata Nabi ni melangkah peha-peha di antara para sahabat. Kerana sahabat ni bila dia solat dia duduk rapat-rapat. Maka Nabi ni nak keluar, maka dia terpaksa. Maka bila para sahabat tengok keadaan macam tu, para sahabat ni hairan. Kerana perbuatan Nabi ni bukan perbuatan kebiasaan Nabi. Kerana kebiasaan Nabi, ketika mana Nabi ni selesai saja solat, maka Nabi akan wirid dahulu ataupun hakaza dan zikir-zikir yang lain. Tetapi pada hari itu Nabi ni selepas beri salam, Nabi terus bangun dan keluar daripada masjid. Dan para sahabat ni dia agak terkejut dengan perbuatan Nabi. Maka tak lama kemudian Nabi pun kembali. Dan sahabat ni biasalah bila ada benda yang baru, ada benda yang sahabat tak tahu, sahabat ni jenis nak bertanya. Sahabat suka kepada ilmu. Maka sahabat ni tanya kepada Nabi, kenapa jadi begitu? Apa yang kamu buat? Maka apa kata Nabi SAW? Ketika mana aku selesai sahaja memberi salam, baru saya teringat yang salah seorang rumah isteri aku ni ada sebentuk cincin emas. Dan aku ambil cincin tu dan aku balik dan aku cari cincin tu dan aku terus bersedekah kepada orang yang memerlukan. Kita boleh tengok Nabi ni jenis manusia yang tak benarkan dunia masuk dalam rumah. Tetapi Nabi ni seorang yang kaya. Yang kita menganggap Nabi ni adalah seorang yang miskin. Nabi ni adalah seorang yang kaya. Tetapi Nabi ni tak mau kepada dunia. Kita boleh tengok bagaimana perkahwinan Nabi dengan Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Kita boleh tengok bagaimana hasil papasan perang tu, berapa peratus yang Nabi dapat. Tetapi semua Nabi tak mau, semua Nabi tak nak. Semua itu Nabi infakkan, Nabi sedekahkan kepada orang-orang yang memerlukan, orang fakir miskin dan sebagainya.